KKM ingin memaklumkan bahawa 52 klinik kesihatan telah terpilih bagi memanjangkan waktu operasi selepas waktu pejabat. Ia bertujuan untuk mengurangkan kesesakan di Jabatan Kecemasan Hospital. Mereka yang mempunyai gejala ringan dan bukan kes kecemasan seperti demam selsema, kejang otot, terseliuh atau alahan ringan boleh ke klinik kesihatan yang terpilih yang beroperasi selepas waktu pejabat. Ikin, aku tengok kau beberapa hari ni macam tak okey je. Kau tak sihat je? Itulah, batuk ni makin teruk. Tiba-tiba petang ni panas badan pula. Kalau macam tu, eloklah kau buat pemeriksaan kat klinik kesihatan. Sekarang klinik KKM dah beroperasi selepas waktu pejabat tau. Oh, ya ke? Semua klinik ke? Tak semua. Ini senarainya. Layari portal KKM di www.moh.gov.my bagi mengenal pasti klinik kesihatan yang beroperasi selepas waktu pejabat. Berdekatan anda sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Selamat datang ke program Influencer at Japan, Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya hari ini. Jadi hari ini Jumaat 2 Jun 2023 bersamaan dengan 13 Zulkaidah 1444 Hijriah. Jadi bersiaran bersama saya Irina Abdul Samad, host influencer anda pada hari ini. Dan pada hari ini kita bersiaran dengan topik yang agak menarik juga yang bertajuk Projek Rintis Klinik Selepas Waktu Pejabat. Jadi tanpa membuang masa, kita bersama dengan panel kita pada hari ini iaitu Dr. Nur Aisyah binti Abu Bakar, Pengarah Kesihatan Negeri Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Irina, terima kasih menjemput saya. Terima kasih juga Doktor. Baiklah Doktor, terima kasih juga Doktor meluangkan masa bersama kami dalam kita berkongsi maklumat yang bermanfaat buat masyarakat di luar sana. Diharap perkongsian maklumat ini kita dapat sampaikan kepada sesiapa saja agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya lah inisiatif yang diberikan oleh Kerajaan Madani kita ni kan. Jadi Doktor, jadi kita tolong share FB Live sekarang ni, siaran langsung ni untuk kita menyebar luas lagi maklumat yang sangat berguna pada hari ini kepada orang ramai. Jadi Doktor, kita perkenalkan diri dulu dan sedikit latar belakang kerjaya Doktor. Saya Dr. Nur Aisyah Abu Bakar. Saya adalah pakar perubatan kesihatan awam, ya. Yang telah berpengalaman lama dah lah, ya. Saya menjadi pakar perubatan kesihatan awam sejak tahun 2004 dan kini merupakan pengarah kesihatan Kuala Lumpur dan Putrajaya sejak tahun lepas lah, ya. Dan saya memang anak jati Kampung Baru, jadi memang seronoklah saya dapat bertugas di Kuala Lumpur. Oh, ni siri pulang ke Ganggang ni Doktor. Ya, insyaAllah. Bukan senang kan Doktor? Jadi itu sedikit latar belakang lah, perkongsian latar belakang Dr. Nur Aisyah, Pengarah Kesihatan Negeri Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya. Jadi Doktor, tanpa kita membuang masa, kita balik kepada projek Rintis Klinik Selepas Waktu Pejabat Doktor. Mungkin Doktor boleh jelaskan sedikit apa yang dimaksudkan dengan projek Rintis Klinik Selepas Waktu Pejabat ni? Okey, terima kasih Puan Irina. Sebenarnya projek Rintis ni adalah merupakan satu projek khusus, ya, dan ia merupakan salah satu projek yang dipantau secara closely atau rapat lah, ya, oleh pasukan petugas khas reformasi sektor awam, ya.
yang dipengerusikan sendiri oleh ketua setiausaha negara, ya, ataupun kita panggil star project lah, ya. Jadi kenapa kita perlu ada projek ni, ya? Yang penting sekali ialah saya rasa semua sedia maklum, kadang-kala kita dengar ramai orang menunggu di Jabatan Kecemasan, ya, hospital, dan juga masa menunggu tu lama, ya. Jadi seperti nama jabatan tu sendiri, Jabatan Kecemasan dan Trauma, ia adalah khusus untuk sakit yang menerima yang mengalami trauma ataupun sedang mengalami masalah-masalah kesihatan memerlukan rawatan segera ataupun kecemasan. Jadi inisiatif kita ini bertujuan untuk mengurangkan kesesakan di Jabatan Kecemasan dan Trauma hospital-hospital, ya. Jadi untuk Kuala Lumpur, kita Klinik Kesihatan Kuala Lumpur akan menjadi salah satu perintis projek, ya. Dan dia punya tujuan atau matlamat utama adalah mengurangkan kesesakan di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Kuala Lumpur lah, ya. Kerana Klinik Kesihatan Kuala Lumpur ni dia berdepanan dengan Hospital Kuala Lumpur. Jadi ya. Jadi kesesakan tu boleh diharap dapat diatasi lah tu kan, Doktor? Ya, kerana kalau kita tengok kadang-kala 50% hingga 70% pesakit yang datang ke Jabatan Kecemasan ini sebenarnya boleh dirawat di klinik-klinik kesihatan. Ya, jadi dengan adanya projek ni, kita akan melanjutkan masa operasi kita. Kalau kebiasaannya Klinik Kesihatan Kuala Lumpur akan tutup pada pukul 5 petang pada hari biasa, kita panjangkan operasi hingga 9.30 malam, ya. Dan juga pada waktu cuti umum Sabtu dan Ahad, kita bermula operasi di Klinik Kesihatan Kuala Lumpur dari 9 pagi hingga 9.30 malam. Jadi masa kita beroperasi di klinik tu lama, jadi kita harap pesakit-pesakit contohnya yang demam selsema batuk, ya, ataupun mungkin mengalami luka-luka, ataupun anak dia macam nampak ada demam kuning, bolehlah datang ke Klinik Kesihatan Kuala Lumpur. Jadi tak payahlah menyesakkan Hospital Kuala Lumpur. Kita cuba untuk membantu, ya. Okey, Doktor. Jadi Doktor mungkin boleh Doktor terangkan sikit perkhidmatan yang diberikan Doktor sepanjang semasa projek rintis Klinik Kesihatan Kuala Lumpur selepas waktu pejabat. Baik. Jadi seperti klinik-klinik biasa, ya, kita ada doktor yang akan bertugas ataupun pegawai perubatan yang akan bertugas, ya, dan juga kita ada nurses ataupun jururawat kita, penolong pegawai perubatan, dan makmal kita pun dibuka. Jadi kita bolehlah sekiranya ada antara kita yang merasakan demam, ya, selsema ataupun risau takut mungkin denggi ke, ya, ataupun macam saya kata tadi mungkin anak tu demam dah nampak ada demam kuning, jadi bolehlah datang ke klinik kesihatan kita, ya, yang di Kuala Lumpur lah, Klinik Kesihatan Kuala Lumpur lah, ya. Jadi ini boleh memudahkanlah kita punya hospital, ya, dan kita doktor-doktor kita sedia untuk memberi rawatan dan juga membuat ujian-ujian makmal lah sekiranya perlu. Even kalau suspek macam denggi, ya, boleh datang ke klinik kita. Jadi kita akan bantu dan buat diagnosis dan berikan rawatan yang sepatutnya. Namun begitu sekiranya mereka memerlukan rawatan lebih lanjut, ya, kalau kita rasakan okey, kes ni nampaknya memerlukan rawatan di hospital ataupun perlu dimasukkan ke hospital, kita akan rujuk ke Hospital Kuala Lumpur ataupun mana-mana hospital lah, ya. Okey. Jadi Doktor, apakah faedah yang diharapkan dari projek rintis Klinik Kesihatan Kuala Lumpur ni Doktor selepas waktu pejabat? Ya, jadi kita pun tahu kadang-kala macam ada yang mungkin bekerja, ya, ataupun ibu bapa bekerja, jadi tidak boleh membawa anak
mereka mendapatkan rawatan di klinik. Jadi dengan adanya kita beroperasi di luar waktu pejabat ni, mereka boleh bawa lah sama ada diri mereka sendiri sakit ataupun ahli keluarga anak-anak sakit boleh bawa lepas waktu pejabat, dan termasuk hujung minggu ataupun hari public holidays lah, cuti am ya. Jadi ini satu, kita meningkatkan akses rakyat kepada perkhidmatan kesihatan lah kan. Jadi kita hanya perlu bayar RM1 saja untuk seorang ya, dan kita akan membuat diagnosis dan sekiranya perlu membuat ujian saringan ya, dan seterusnya kita akan bagi ubat ya. Jadi pertama sekali kita kita pun tahu dalam keadaan ekonomi yang agak orang kata ekonomi kita yang keadaan sekarang ni, kita tahu masing-masing mungkin agak terkesan dari segi keuangan ya. Jadi kita punya perkhidmatan adalah murah. Kita juga meningkatkan akses lebih lama ya, jadi senang orang nak datang. Dan ketiganya, kita membantu, macam kita kata tadi, membantu Jabatan Kecemasan supaya kes-kes kecemasan sahaja akan pergi ke hospital ya, dan kes-kes kecemasan ni akan cepatlah dapat dirawat di hospital oleh doktor ya, dan kes-kes yang bukan kecemasan boleh datang ke klinik kita ya. Jadi dia memudahkanlah ya. Adakah sepanjang tu doktor, masa tu doktor, adakah doktor akan sentiasa ada di klinik kesihatan tu ataupun pegawai perubatan pegawai perubatan yang lain yang ada? Okey, untuk projek rintis ni dan kita memang ada doktor di sepanjang waktu ya. Contohnya memang klinik kesihatan kita kalau waktu hari bekerja biasa memang ada pegawai perubatan ya. Jadi bila kita kata lepas waktu pejabat ni pun kita ada menyediakan doktor dalam untuk malam, maksudnya pukul 5 hingga pukul 9.30 tu dalam 3 atau 4 orang ya. Dan kalau kita tengok untuk hari weekend kita ada sampai 9 orang ya pada waktu siang sampai pukul 3, dan mungkin pada waktu petang dan malam kita kurangkan sikitlah kepada setengah, sebab selalunya yang ramai orang datang ialah pada waktu siang hari lah. Jadi memang kita ada doktor pegawai perubatan sehingga 9 orang ya kita sediakan pada waktu weekend, dan juga kita juga ada pakar perubatan keluarga ataupun family medicine specialist yang sentiasa bertugas lah ya. Sekira ada apa-apa masalah, pegawai perubatan kita boleh call dan discuss dengan kita punya pakar ya. Jadi ini kelebihan yang kita offer lah ataupun beri kepada rakyat. Jadi doktor, masa dia waktu operasi tu doktor, dia setiap hari kan doktor? Ya, waktu hari biasa, Isnin hingga Jumaat ya, 5 hingga kita panjangkan waktu operasi daripada pukul 5 tu sampai ke 9.30 malam, dan pada waktu cuti umum Sabtu Ahad dari 9 pagi hingga 9.30 malam. Jadi banyak masa untuk kita punya rakyat di Kuala Lumpur ya, dan untuk datanglah, dan even kita katalah daripada luar kawasan Kuala Lumpur pun kita alu-alukan, kiranya perlu memang dah berada di kawasan Kuala Lumpur, silalah datang, tidak ada masalah. Tak ada masalah. Okay. So doktor, macam mana projek ni diperluaskan selain daripada kawasan KL doktor? Jadi kita merupakan fasa kedua. Fasa pertama sebenarnya telah bermula pada bulan Mac ya, start projek ni, dan ia melibatkan klinik kesihatan botanik di Kelang dan juga hospital Tuanku Ampuan Rahimah ataupun hospital Kelang lah. Jadi klinik kesihatan botanik ni dia seperti kita juga, dia membuka operasinya sehingga malam supaya dapat mengurangkan kesesakan di hospital Kelang ya. Jadi untuk fasa kedua di mana klinik kesihatan Kuala Lumpur terlibat, jadi selain daripada kita ada klinik kesihatan di Johor Bahru, klinik kesihatan di
Ipoh, juga klinik kesihatan di Ampang, Selangor dan juga klinik kesihatan di Selayang, kawasan situ. Jadi Memang ada luas lah. Jadi untuk start projek ni memang kita pantau betul-betul dan insya-Allah lah kita sangat committed lah untuk projek ni. So kat saya sebagai yelah rakyat biasa pun kira macam menerima baiklah memang cara yang dilaksanakan ni, sebab kadang-kadang kan doktor kita nak pergi yelah klinik swasta kan yang mana yang tak berkemampuan. Jadi bila ada projek macam ni kan jadi rasa gembira lah doktor kan. Dapat membantu orang yang kurang berkemampuan untuk boleh hadirlah ke projek rintis ni lah, klinik selepas waktu pejabat. Saya sangat setuju Puan Irina. Memang kita memang alu-alukanlah dan memang hasrat kita ialah untuk memberi perkhidmatan yang lebih luas dari segi tempoh masa dan juga akses lah Jadi senang untuk siapa saja pergi. Tanpa mengira waktu lah. Kalau dulu orang kata lama kalau hujung minggu dia tutup kan. Jadi susah sikit kena pergi hospital untuk cek kalau bayi tu macam kuning kan. Tapi sekarang boleh pergi ke klinik kesihatan Kuala Lumpur ataupun klinik-klinik yang kita katakan tadilah, ada lagi keseluruhannya semua 6 klinik lah untuk projek rintis ni. Betul lah, sebagai masyarakat kita jangan panik lah lepas ni. Tak payah kita berpusu-pusu pergi kecemasan kan doktor. Kita boleh pergi klinik kesihatan bila betul-betul macam memerlukan untuk ke hospital untuk lebih lanjut. Dia punya tu boleh lah. Dia akan dirujuk lah kan kepada kecemasan ke apa kan doktor. Ya betul. Jadi mungkin doktor kita ada soalan. Mungkin boleh kalian teruskan dengan soalan doktor Okey doktor, perlukah kita buat temu janji terlebih dahulu atau boleh hadir walk-in terus lepas waktu pejabat doktor? Boleh hadir terus walk-in ke lepas waktu pejabat ni, tak perlulah ada appointment boleh hadir terus, tidak ada masalah. Sebab kita tahu yang memang kadang-kala macam saya katakan tadilah, kadang-kala memang ibu bapa bekerja balik tengok anak tak sihat, jadi selalunya mungkin pergi ke klinik swasta Jadi sekarang mereka ada pilihan lah, kalau nak pergi klinik swasta boleh, kalau nak pergi klinik kerajaan pun boleh, tak ada masalah. Tu kan doktor. Jadi dan pelanjutan waktu operasi doktor macam mana, di KL sahaja, klinik kesihatan KL saja ataupun di semua tempat? Sebenarnya macam saya maklumkan tadi ada 6 klinik kesihatan yang terlibat iaitu kalau di kawasan Klang Valley ni, iaitu di kawasan Ampang ada, kemudian di Selayang dan juga ada juga di Ipoh dan juga di Johor Bahru. Dan seperti saya maklumkan sebelum ni, klinik kesihatan botanik di Kelang lah adalah perintis lah jadi untuk buat masa ni kita ada lebih kurang 6 klinik lah 6 klinik projek rintis kan doktor? Projek rintis Projek rintis ni maksudnya memang kita buat sehingga malam lah 9:30 malam. Okey. Mungkin doktor ada apa-apa lagi yang doktor ingin kongsikan kepada rakyat lah di luar sana? Bagi saya ini merupakan peluang untuk semua lebih menjaga ini adalah peluang untuk semua untuk mengambil kesempatan. Maksudnya mungkin sebelum ni sekiranya masa adalah limitasi lah kepada semua sebab masing-masing bekerja masing-masing mungkin sibuk di waktu siang hari. Jadi sekarang memandangkan kita dah buka klinik kita sehingga waktu malam dan juga hari Sabtu Ahad ataupun hari public holiday. Jadi kita inilah masa untuk kita menggunakan peluang yang sebaik-baiknya
untuk contohnya mungkin boleh periksa blood pressure kita ataupun tekanan darah tinggi ataupun dan sekiranya ada masalah-masalah lain, masalah kesihatan lain yang ditangguh sebelum ni, inilah masanya untuk masing-masing datang ke klinik kita untuk buat pemeriksaan yang lebih rapi oleh doktor-doktor kita. Sebab doktor kita macam saya maklumkan tadi, kita ada pegawai perubatan sepanjang waktu klinik ni beroperasi. Jadi itulah kita harap itu pertama, dan kedua ialah sekiranya bukan kes-kes kecemasan ataupun trauma, silalah datang ke klinik dan tak perlulah kita sesakkan hospital. Jadi itu kita, sebab kita memang nak membantu hospital kurangkan kesesakan. Jadi mereka yang kritikal ataupun kes-kes kecemasan saja pergi ke hospital. Jadi cepatlah doktor-doktor di Jabatan Kecemasan untuk merawat kes-kes yang memerlukan rawatan segera. Jadi maksud saya kita pergi, masing-masing pergi di tempat yang betul lah. Jadi senang kan? Jadi doktor, pengambilan ubat doktor kadang-kadang ni terlepas waktu ambil ubat ke apa, macam mana tu, perlu dibuat appointment ataupun kita boleh walk in dekat klinik kesihatan? Pengambilan ubat contohnya kalau katalah mereka ni memang tengok di klinik kesihatan untuk mendapat ubat seperti ubat darah tinggi yang kebiasaan mereka ambil setiap 3 bulan, kita bagi supply dan sebagainya, itu sepatutnya sepatutnya boleh datang macam biasalah, waktu biasa untuk kita bagi check up yang regular, yang lebih orang kata ekstensif. Tapi sekiranya macam katalah pening kepala dan rasa mungkin blood pressure tu ataupun tekanan darah tu tinggi, nak check dengan doktor, boleh datang saja. Doktor kita ada, jadi kita boleh tengoklah, dan kalau apa diperlukan ubat, mungkin kita boleh bagi bekalan untuk seminggu saja contoh, sebab kita dan seterusnya nanti kita minta buat appointment biasalah di hari-hari bekerja. Okey. Boleh, okay, doktor. Jadi bolehlah. Jadi jangan risau, takut. Apa dia? Mungkin teruskan doktor. Itulah, jadi maksud saya jangan risau takut ubat tak ada dan sebagainya. Memang kita ada sediakan ubat-ubat yang kita rasa perlulah. Farmasi kita memang ada bukalah. Kita memang ada pegawai farmasi yang bertugas setiap hari di klinik kesihatan lepas waktu pejabat ni. Memang ada farmasi. Okay doktor, mungkin kita boleh tengok sekejap kan doktor, lihat sekejap video yang diberikan oleh klinik kesihatan ni. KKM ingin memaklumkan bahawa 52 klinik kesihatan telah terpilih bagi memanjangkan waktu operasi selepas waktu pejabat. Ia bertujuan untuk mengurangkan kesesakan di Jabatan Kecemasan Hospital. Mereka yang mempunyai gejala ringan dan bukan kes kecemasan seperti demam selsema, kejang otot, terseliuh atau alahan ringan boleh ke klinik kesihatan yang terpilih yang beroperasi selepas waktu pejabat. Ikin, aku tengok kau beberapa hari ni macam tak okey je. Kau tak sihat je? Itulah, batuk ni makin teruk. Tiba-tiba petang ni panas badan pula. Kalau macam tu, eloklah kau buat pemeriksaan kat klinik kesihatan. Sekarang klinik KKM dah beroperasi selepas waktu pejabat tau. Oh, ya ke? Semua klinik ke? Tak semua. Ini senarainya. Layari portal KKM di www.moh.gov.my bagi mengenal pasti klinik kesihatan yang beroperasi selepas waktu pejabat. Berdekatan anda sekarang.
Okay. Berbalik kita pada topik kita pada hari ini, topik yang saya rasa memang menarik sangat untuk kita kongsi kepada rakyat di luar sana. Ini memang bermanfaat untuk kita kongsi dan kita maklumkan kepada semua supaya klinik ini, inisiatif ini yang diberikan oleh Kerajaan Madani ini dan juga yang diamanahkan oleh kepada klinik kesihatan dapat kita manfaatkan. Jadi projek rintis klinik selepas waktu pejabat. Jadi doktor, kalau kita tengok doktor, kan dah bermula, jadi macam mana doktor pola kedatangan pesakit doktor? Dari Baik, Projek sebenarnya kalau kita tengok memang macam di Klinik Kesihatan Botanik, projek tersebut berjayalah mengurangkan pesakit-pesakit ataupun kesesakan di Hospital Kelang. Jadi ini telah menunjukkan satu tanda yang positif. Jadi itulah dia dipanjangkan kepada klinik-klinik, beberapa klinik lain lah. Jadi ada 5 klinik tambahan tadilah selain pada Klinik Kesihatan Botanik. Mungkin saya boleh sebut nama klinik tersebut secara spesifik. Iaitu Klinik Kesihatan Taman Ehsan. Jadi dia insya-Allah akan bantu mengurangkan kesesakan di Hospital Selayang. Kemudian Klinik Kesihatan Ampang, diharap dapat mengurangkan kesesakan di Hospital Ampang. Kemudian kitalah Klinik Kesihatan Kuala Lumpur dan HKL. Kemudian Klinik Kesihatan Green Town Ipoh, diharap dapat mengurangkan masa kesesakan di Hospital Raja Permaisuri Bainon. Dan di Johor Bahru Klinik Kesihatan Mahmudiah, diharap dapat mengurangkan kesesakan lah di Hospital Sultan Aminah Johor Bahru. Jadi saya pastilah kita akan mendapat inisiatif ni akan mendapat sambutan yang positif daripada rakyat kita semua. Dan macam saya maklumkan tadi, kita punya rawatan hanya RM1 saja, walau apa pun lah, maksudnya mungkin dapat ubat lebih pun kita still bayar RM1 saja. Jadi doktor, mungkin takut ada yang terlepas pandang kan doktor, klinik ibu anak doktor, terlibat ke macam mana doktor? Dia ada klinik jadi kebiasaannya kalau klinik ibu anak ni mereka akan dapat orang kata appointment yang khusus di klinik kesihatan ibu anak kita lah jadi memang dan appointment ni diberikan mengikut tempoh-tempoh kehamilan kan. Jadi namun begitu sekiranya katalah ada ibu-ibu mengandung yang risau mungkin anak dia kurang gerak ataupun apa-apa sajalah, boleh datang ke klinik kita. Kita tidak akan menolak pesakit. Ya betul. Maksud kita tidaklah kata okey awak ni mengandung saya tak nak terima. Tidak, insya-Allah. Kalau insya-Allah tidaklah Jadi kalau ada apa-apa saja masalah kesihatan tu boleh datang kepada kita dan kita ada doktor dan juga saya maklumkan tadi kita juga ada pakar yang boleh kita doktor pegawai-pegawai perubatan kita rujuk. Jadi doktor dengan ni ada orang tanya doktor, bagaimana dengan pergigian doktor? Terlibat sekali atau tidak doktor? Okey, untuk klinik pergigian tidak terlibat jadi maksudnya tapi namun begitu katalah gigi sakit kan perlu macam contohnya ubat tahan sakit dan sebagainya ataupun mungkin ada jangkitan jadi boleh je datang ke klinik. Jadi pegawai perubatan kita akan tengok dan mungkin kita akan bagi ubat tahan sakit dan kemudian kita mungkin boleh kalau kita nampak mungkin ada jangkitan kita juga doktor kita boleh bagikan antibiotik lah yang bersesuaian dan seterusnya nanti kena pergi jumpa dentist lah ataupun kita punya ke klinik pergigian kita lah yang di waktu hari biasa lah. Kalau ini kes gigi ni doktor, Muhammad Hafizuddin dia kata klinik ni untuk rawatan pesakit luar je ke dia kata. Kalau perkhidmatan klinik pakar dengan klinik gigi ada juga ke perkhidmatan lepas waktu pejabat?
Mungkin doktor dah jawab lah Itu tadi yang ya. Jadi klinik gigi buat masa ni belum ada lagi ya. Sebab kita pun tahu selalunya macam di klinik-klinik gigi mereka pun ada sesi di mana boleh walk in ataupun sekiranya macam kita kata tadilah ada perlu cabut gigi dengan segera dan sebagainya, mereka akan pergi ke klinik gigi lah. Ya, jadi memang klinik gigi dia memang ada tempat dia yang khusus ya, seperti semua sedia maklum kan? ya, klinik gigi ni dia ada latan-latan dia yang khusus, dia ada kerusi dia yang special kan. Kan? Ya, Sebabnya jadi doktor kalau dah sakit gigi ni memang dah tak boleh buat apa doktor, memang kena pergi klinik. Tu yang ramai tanya. tapi macam saya kata kalau gigi tu sakit, mungkin bengkak, boleh datang ke klinik kita untuk kita bagi ubat tahan sakit dan antibiotik ya. Dan seterusnya nanti bila jumpa dentist, nampak dah surut sikit, mungkin dentist boleh, doktor gigi kita boleh cabut lah. Jadi kita membantu juga, jangan kata kita tak buat apa-apa. Boleh. Lepaskan kan? Okey doktor, ada diorang macam ni doktor, projek ni ada allowance diberikan doktor? Contoh allowance on call ke doktor? Untuk macam perubatan kita dan kita punya petugas yang lain memang kita ada allowance kerja lebih masa lah yang kita akan berikan pada mereka yang bertugas ya, kerana memang waktu ni dikira waktu di luar waktu tugas biasa ya, jadi kita pun seperti semua sedia maklum ya, pihak kerajaan juga amat mementingkan kebajikan anggota-anggota kita ya, jadi kita bayar allowance lebih masa lah ya. Betul. Jadi jangan lupa untuk masyarakat di luar sana untuk kita manfaatkan projek rintis klinik kesihatan Kuala Lumpur selepas waktu pejabat ni. Jadi masa dia seperti biasalah ya, Isnin hingga Jumaat daripada 5 petang hingga 9:30 malam. Dan pada hari Minggu, pada hari Minggu termasuk hari kelepasan am bermula daripada 9 pagi hingga 9:30 malam. Jadi manfaatkanlah sepenuhnya perkhidmatan yang disediakan oleh klinik kesihatan Kuala Lumpur atau yang berdekatan. Boleh juga pergi, tak kiralah daripada mana, kalau dah sakit boleh juga singgah terus. Jadi doktor, mungkin ada juga nasihat dari doktor kepada audiens kita di luar sana berkenaan dengan projek rintis klinik kesihatan Kuala Lumpur selepas waktu pejabat ni doktor. Jadi seperti saya maklumkan tadi ya, sebenarnya walaupun dia terletak di Kuala Lumpur dan sebenarnya untuk projek yang kami punya projek lah ya, melibatkan klinik kesihatan Kuala Lumpur, tidak ada masalah, sesiapa pun boleh hadir ya, boleh mendapatkan rawatan di sini. Dan memang jangan tangguh-tangguh lagi lah. Kadang-kadang ada separuh orang dia ada sakit, kadang-kadang dia kata malas lah, takut lama nak menanti dan sebagainya ya. Jadi mungkin kalau mereka datang mungkin malam hari kan, mungkin dah lepas bekerja tak terkejar-kejar, boleh mendapatkan rawatan tu. Jadi bagi saya gunakanlah sepenuhnya masa ataupun kita perkhidmatan yang kita berikan ya, yang kita dah panjangkan tadi ya, supaya semua mendapat rawatan dan tidak membiarkan masalah kesihatan tu tidak ditengok oleh doktor ataupun tidak mendapat rawatan ya. Jadi yang diharap juga kita dapat mengubahlah kan doktor, kan persepsi orang ramai kalau klinik kesihatan ni malas nak pergi sebab tunggu lama sangat. Itu yang ditunda untuk ke klinik kan doktor? Ya. Dan dia harap ini dapat membantu, sekali lagi lah, membantu Jabatan Kecemasan macam kita tahu ya, Hospital Kuala Lumpur ramai pesakit mereka ya. Jadi dia harap kalau tidak kritikal, tidak kecemasan ya, boleh datang ke klinik kita dan tidaklah perlu ke Hospital Kuala Lumpur. Doktor, jadi macam sekarang ni doktor, adakah masih mewajibkan doktor pemakaian pelitup muka doktor?
Sebenarnya konsep pelitup muka ni walaupun sekarang kita semua tahu kes-kes COVID-19 telah kurang kan, dan dia telah pun diisytiharkan sebagai bukan kecemasan antarabangsa, tapi sekiranya anda semua sekiranya kita merasa tidak sihat, batuk, selsema dan sebagainya, kita perlu pakai pelitup muka lah. Dan lebih baiklah sekiranya kita hadir, sekiranya kita pergi ke fasiliti kesihatan, kita pakai pelitup muka. Jadi supaya lebih dilindungi lah, sekiranya ada orang-orang lain pun yang mungkin ada penyakit berjangkit, kita boleh lindungi diri kita sendiri. Betul. Doktor, ada soalan lagi. Betul cakap, topik memang topik menarik. Ramai yang menanyakan. Ni Rahimah Rafai doktor, dia kata, bolehkah sekiranya rawatan cek tekanan darah tinggi atau kencing manis seperti biasa yang dibuat pada waktu pagi tapi nak datang pada waktu malam, doktor? Okey, untuk tekanan darah, untuk cek tekanan darah, saya rasa tidak ada masalah ya. Cuma kalau macam nak cek dari aspek kencing manis tadi, kadang-kadang memang ada ujian-ujian yang kita perlu berpuasa di malam sebelumnya ya. Jadi kalau datang malam susahlah kan, sebab dia memang kadang-kadang memang ujian kencing manis tersebut kita buat fasting ataupun fasting blood sugar, iaitu kita perlu berpuasa terlebih dahulu. Jadi memang lebih baiklah datang pada waktu yang doktor dah sarankan tersebutlah. Kalau kita lihat kan doktor kan, projek rintis klinik selepas waktu pejabat ni, dia macam konsep klinik swasta kan doktor kan? Dia rawat jika ada sakit yang ataupun kes yang kecemasan ataupun yang orang kata perlu dirujuk ke hospital, dan klinik kesihatan pun akan rujuk juga ke hospital kan doktor? Ya betul. Jadi itulah macam dulu mungkin bila klinik kesihatan kita hanya beroperasi di waktu sehingga pukul 5 saja. Jadi lepas waktu pejabat mungkin ada yang pergi ke klinik swasta ya, ataupun perlu pergi ke hospital. Jadi dengan adanya kita meningkatkan waktu operasi sehingga 9.30, jadi memang kita cuba nak memudahkanlah ya kita punya rakyat lah. Dan dengan dari segi bayaran pun sangat murah ya. Jadi kita harap rakyat mengambil peluang ni lah, jangan abaikan kesihatan dan kalau perlu dapat rawatan, segera dapatkan rawatan. Kalau rasa macam mungkin rasa demam, risau takut ada mungkin demam denggi dan sebagainya, cepat segera datang ya. Tak payah tunggu-tunggu sampai klinik buka, sebab klinik kita, klinik kesihatan Kuala Lumpur dan klinik-klinik yang saya nyatakan tadi memang beroperasi sehingga weekend ataupun hujung minggu ya. Doktor, ada satu soalan doktor daripada Firash Daniel. Dia kata, doktor nak tanya, kalau terlepas hadir waktu regular appointment, bolehkah hadir selepas waktu pejabat? Sebenarnya dari kita kata regular appointment tu tengok appointment apa kan. Macam kadang-kadang ada mungkin ada yang agak spesifik yang mungkin memerlukan ujian ataupun ujian darah dan sebagainya, ataupun pemeriksaan yang spesifik ya. Mungkin kena buat appointment semula lah ya. Tapi kalau macam lain-lain, macam saya kata tadi, nak cek tekanan darah ke ya, boleh datang ke kita punya klinik luar waktu pejabat. Jadi, ada lagi satu soalan. Doktor, memandangkan ianya projek rintis, adakah pelanjutan waktu operasi akan diperluaskan kepada klinik kesihatan lain? Ini seperti saya nyatakan, ini adalah fasa kedua lah ya, yang akan kita mulakan 8 hari bulan Jun ini ya.
Jadi saya ini keputusan sama ada nak dipanjangkan dan sebagainya ni mungkin saya tidak boleh jawab lah kerana ini bergantung kepada ini bergantung kepada jawatan kuasa yang akan melihat perkara ni ya. Namun saya rasa sekiranya dia mendapat sambutan dan didapati sangat membantu, saya yakin mungkin ia akan dilanjutkan lah ya, kalau memang ramai orang kata dia memberi manfaat kepada rakyat ya. Contoh doktor, kalau contohlah kan orang pergi klinik kesihatan di Kuala Lumpur, lepas tu mungkin ialah ada sakit tu agak orang kata kena rujuk ke hospital, boleh ke dia pergi ke hospital yang berdekatan doktor? Kecuali yang contohlah dia jalan di Kuala Lumpur, dia sakit, dia kena rujuk dekat hospital, boleh ke dia pergi hospital luar daripada Kuala Lumpur doktor? Boleh juga lah kan? Sebenarnya tu tak ada masalah lah. Sebenarnya cuma kita kena tengok lah dia punya keadaan tu sama ada dia memerlukan rawatan lanjut yang segera atau tidak. Jadi kalau contoh macam katalah kita rasa dia mungkin ada dapat appendicitis atau sesuatu yang macam perlu urgent, perlu segera ditengok oleh kita, perlu dirujuk di hospital, kita memang kena rujuk di hospital yang terdekat lah ya. Jadi macam KK, Klinik Kesihatan Kuala Lumpur yang terdekat di Hospital Kuala Lumpur lah. Tapi sekiranya kita merasakan okey boleh boleh pergi ke hospital dalam masa yang mungkin tidak begitu urgent, itu bergantung pada kita punya pesakit lah, di mana-mana hospital yang mereka nak pergi ya. Jadi kita projek rintis ni Klinik Kesihatan Kuala Lumpur, kita boleh walk in, lepas tu masa dia saya ulang balik kepada waktu operasi tu seperti biasa, hari bekerja dari 5 petang hingga 9.30 malam pada waktu bekerja lah Isnin hingga Jumaat. Jadi kalau hari Ahad, Sabtu dan juga kelepasan up tu bermula daripada 9 pagi hingga 9.30 malam boleh walk in. Jadi kepada yang walk in tu sebaik-baiknya lah datang pada pukul 9 pagi tu hingga 1 tengah hari lah kelepasan am dan cuti umum tu. Jadi dia punya konsep ni macam konsep klinik swasta lah kan, kita walk in boleh, tak ada appointment, boleh juga datang. So doktor, mungkin ada juga satu soalan doktor. Doktor, macam mana dengan vaksinasi? Adakah boleh walk in selepas waktu pejabat? Buat masa sekarang ni untuk vaksinasi kita tidak, dia bukanlah merupakan salah satu perkhidmatan dalam klinik lepas waktu pejabat ni. Kerana itu dia ada appointment doktor? Jadi kerana dia ada beberapa perkara lah kan, macam kita tahu vaksin ya, kita perlu simpankan di tempat yang tertentu ataupun dalam peti sejuk, kita panggil cold chain lah yang tertentu ya. Dan selalunya vaksin ni kita kalau boleh nak mengelakkan pembaziran. Jadi kadang-kala contohnya satu vial tu mungkin beberapa orang lah kita boleh guna ya. Jadi kalau sebab tu kita nakkan sebaik mungkin kita memang ada appointment lah untuk mereka-mereka yang nak vaksin, kita bagikan appointment ya. Okey. Jadi projek rintis Klinik Kesihatan Kuala Lumpur ni sebenarnya kita nak mengelakkan doktor kan kesesakan dan tempoh menunggu lama di Jabatan Kecemasan dan juga Trauma Hospital lah kan. Jadi seboleh-bolehnya kita peka lah dengan kata projek rintis ni supaya untuk kita mengelakkan lah daripada pergi ke tempat kecemasan lah seperti sebelum ni. Jadi doktor, ada satu soalan lagi daripada Halim Abdul Rahim. Adakah perkhidmatan cucian luka disediakan doktor di klinik kesihatan? Ada ya. Jadi untuk wound care ataupun cucian luka ni pun boleh datang ya. Jadi mungkin sebelum ni masing-masing sekiranya memang kita tahu ada luka ataupun wound yang
perlu dicuci setiap hari ya. Jadi boleh datang ke klinik kita untuk kita buat cucian luka. Tak ada masalah ya. Kita memang ada kita punya paramedik ya dan doktor yang akan tengoklah sekiranya mungkin perlukan antibiotik dan sebagainya. Boleh, silakan. Mungkin sambil tu saya nak sentuh satu perkara iaitu mandangkan masa operasi kita ni untuk contohnya hari Minggu atau hari Sabtu atau cuti umum ni panjang kan, lebih kurang 12 jam daripada 9 pagi hingga 9:30 malam. Saya harap dapatlah sakit datang awal sikit lah, janganlah macam nak tutup nak tutup hujung-hujung pukul 11:30 baru datang kan. Nanti mungkin itulah mungkin akan kita pun mungkin agak sukar sikit lah ya, sebab kita pun perlu buat orang kata persiapan untuk tutup dan tengok statistik dan sebagainya ya. Jadi kalau digalakkan digalakkan untuk datang seawal mungkin lah ya. Jangan tunggu klinik-klinik nak tutup lah. Doktor digalakkan pagi lah kan doktor, 9 hingga 1 tengah hari macam tu. Macam aspek terutama macam bayi yang kalau kita tengok bayi kita mungkin kuning kan, datang siang lah, siang pagi ya. Dan namun begitu seperti saya maklumkan klinik kita memang buka sampai malam, cuma janganlah tunggu di saat-saat akhir kita dah nak tutup pintu. Doktor kalau 9.35 tu dah tak kena layan tu doktor Itulah sebab yelah maksud saya kita juga kena pertimbangkan anggota yang bertugas ya. Sebab ada contohnya kalau hari-hari biasa anggota kita pun memang bertugas pada siang hari. Jadi kita memang buat orang kata pergiliran lah siapa doktor-doktor yang akan bertugas ya. Jadi kita pun tahu mereka pun petugas-petugas kita bukan saja doktor, malah kita punya paramedik, kita punya jururawat dan lain-lain yang terlibat lah, sebab banyak anggota yang terlibat tu mereka juga perlukan rehat yang secukupnya. Jadi itu juga saya harap mendapat kerjasama daripada semualah ya. Jadi perkhidmatan yang terbaik diberikan, so kita harap masyarakat dapatlah memberikan kerjasama kepada petugas. Kalau boleh datang awal pagi, jangan terlalu lewat sebab akan berlaku kan kesesakan dalam klinik kesihatan tu. Jadi doktor, ada soalan lagi ke? Tak ada. Okey doktor, mungkin doktor harapan doktor terhadap projek rintis klinik kesihatan Kuala Lumpur selepas waktu pejabat ni doktor? Ya, jadi salah satu perkara yang kita akan pantau ialah bilangan sakit kita lah yang datang ke klinik kesihatan Kuala Lumpur tadi ya, ataupun klinik-klinik kesihatan yang kita maklumkan tadi. Dan selain tu kita nak tengok juga impak di Jabatan Kecemasan hospital tadi ya, sama ada tak pengurangan untuk kes-kes yang tidak kritikal ini ataupun masih juga penuh ya. Jadi mungkin kalau masih lagi ramai, maksudnya mungkin kami pun di Jabatan Kesihatan sedang berusaha untuk buat promosi lah kepada rakyat supaya mereka tahu yang okey, tak perlu datang lagi ke hospital jika tidak ada kes-kes kecemasan, terus datang ke klinik kesihatan Kuala Lumpur ya. Jadi kita pun tak nak menyusahkan rakyat sendiri. Kalau nanti dia pergi hospital, nanti hospital pula kata kecek, silalah ke klinik kesihatan Kuala Lumpur. Jadi terus saja pergi ya. Jadi masing-masing saya rasa semua orang boleh menilai sama ada kes mereka tu kecemasan atau tidak ya. Saya bagi contohlah, katalah sakit dada ya, sesak nafas, itu pergilah ke hospital terutamanya sekiranya mereka memang ada sejarah penyakit jantung benda-benda yang macam kecemasan tu sila pergi. Maksudnya kita bukan menahan rakyat untuk
ke klinik kecemasan, namun sekiranya kes dia macam mungkin demam sesama, pening-pening, datang ke tempat kita dulu, datang ke klinik kita dulu. Contoh Itulah kalau harapan. sawan doktor? Apa dia? Kalau terkena sawan ke apa doktor? Saya rasa itu lebih baiklah pergi ke hospital terus lah. Ya, sebab sawan tu boleh disebabkan oleh banyak sebab lah ya. Jadi mungkin memerlukan rawatan yang lebih terperinci, mungkin perlu dimasukkan ke hospital dan sebagainya ya. Jadi so diharaplah kan rakyat dapat menilai lah kan dia punya tahap kesihatan tu kan, macam mana okey setakat demam ke atau apa-apa bolehlah pergi ke klinik kesihatan untuk cek. Dan kita menerima semua peringkat umur pesakit lah. Maksudnya baby pun boleh, bayi pun boleh, ataupun orang orang warga tua, warga emas pun boleh ya. Jadi tidak ada masalah. Semua peringkat umur kita boleh terima ya. So doktor, kalau macam yang warga asing doktor, bayaran macam mana doktor? Ada? Masih sama? Apa ni? Untuk pesakit untuk pesakit warga asing dikenakan bayaran doktor? Yelah berapa? Hello? Ada bayaran lah doktor dikenakan ya doktor kan? Sebenarnya memang untuk semua kita kenakan bayaran lah, termasuk warga asing. Okey doktor. So doktor, cuma nak tanyalah sikit doktor, yang X-ray doktor, perkhidmatan X-ray pun ada disediakan ke doktor di klinik kesihatan? Okey, perkhidmatan X-ray ini untuk klinik kesihatan Kuala Lumpur, memang kita ada di klinik kesihatan Kuala Lumpur, memang kita ada perkhidmatan X-ray lah ya. Jadi nanti kita akan tengok sebab kita punya pengalaman sebelum ini macam tidak ramai yang memerlukan perkhidmatan X-ray lah ya. Maksudnya kadang-kadang tak sampai 5 orang ya, sebelum ni lah ya kita punya pengalaman. Jadi kami akan kaji ya, sekiranya kita rasa mungkin tidak cost efektif ya untuk kita sediakan perkhidmatan X-ray, mungkin kita perkhidmatan X-ray disediakan oleh Hospital Kuala Lumpur sememangnya memang ada ya. Namun begitu kita akan kajilah ya, dan kalau kita rasa memang perlu, jadi kita akan berikan ya. Okey doktor. Doktor, sebelum kita mengakhiri kita punya program pada hari ini doktor, last lah doktor. Mungkin doktor ada sikit kata ucapan ataupun pesanan doktor sebelum kita mengakhiri program kita. Ya, jadi sekali lagi saya nak maklumkan, jemputlah, silalah datang ke klinik kesihatan kita ya, sekiranya ada masalah-masalah kesihatan yang bukan kecemasan atau kritikal ya, dan dia harap ini dapat membantu mengurangkan kesesakan di Jabatan Kecemasan Hospital ya. Dan perkara kedua, ambillah peluang ni untuk mendapatkan rawatan ataupun untuk mendapatkan penilaian daripada doktor-doktor kita, sama ada kita ni ada sakit tertentu ataupun tidak ya. Kadang-kadang kita ada dalam hati kita rasa macam kita mungkin ada something yang tak kena, mungkin ada sakit ini, sakit itu, tapi kita kadang-kadang kata tak nak pergilah sebab kita tak ada masa ya. Kita sibuk bekerja, jadi kita memandangkan kita dah ada inisiatif ini, silalah ambil peluang tu untuk kita mendapatkan penilaian daripada ataupun pandangan daripada doktor dan melakukan ujian yang tertentu ya, supaya kita dapat pastilah ya yang kita ni sihat ya. Dan akhir sekali pesanan saya, sama-samalah kita jaga kesihatan kita ya. Dan memang kerajaan, kami Kementerian Kesihatan Malaysia sangat mementingkan kesihatan rakyat semualah ya. Itu sebab seperti semua dia maklum, kesihatan adalah satu aset utama dalam kehidupan kita. Kalau kita tak sihat, susahlah kan. Jadi betul doktor. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan kita.
Ya, jadi doktor, terima kasih doktor diucapkan pada doktor kerana sudi meluangkan masa. Kalau kita tahu memang doktor memang yelah sibuk dengan tugas yang diberikan. Jadi terima kasih diucapkan sekali lagi kerana sudi bersama kami di Influencer at Japan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan mungkin ada hari lain yang kita boleh bersama lagi dengan topik yang lebih menarik lagi doktor untuk dikongsi bersama rakyat di luar sana. Jadi terima kasih sekali lagi doktor diucapkan kepada Terima doktor. kasih. Terima kasih Terima Irina. kasih. Terima kasih Okey. kerana menjemput saya ya. Terima kasih doktor. Moga inisiatif yang diberikan ni kepada rakyat dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan sama-samalah kita menjayakan ataupun projek ni berjaya, projek rintis klinik kesihatan Kuala Lumpur selepas waktu pejabat. Boleh walk in, tapi kalau boleh datanglah pagi. 9 pagi tu hinggalah dalam 1 tengah hari tu kan, janganlah ambil masa terlalu panjang sampai malam nanti bersesak pula kan. Jadi doktor terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi Terima doktor. kasih. Terima kasih Irina. Terima kasih Assalamualaikum. semua. Okey. Assalamualaikum. Salam. KKM ingin memaklumkan bahawa 52 klinik kesihatan telah terpilih bagi memanjangkan waktu operasi selepas waktu pejabat. Ia bertujuan untuk mengurangkan kesesakan di Jabatan Kecemasan Hospital. Mereka yang mempunyai gejala ringan dan bukan kes kecemasan seperti demam selsema, kejang otot, terseliuh atau alahan ringan boleh ke klinik kesihatan yang terpilih yang beroperasi selepas waktu pejabat. Ikin, aku tengok kau beberapa hari ni macam tak okey je. Kau tak sihat ya? Itulah batuk ni makin teruk. Tiba-tiba petang ni panas badan pula. Kalau macam tu, eloklah kau buat pemeriksaan kat klinik kesihatan. Sekarang klinik KKM dah beroperasi selepas waktu pejabat tau. Oh, ya ke? Semua klinik ke? Tak semua. Ini senarainya. Layari portal KKM di www.moh.gov.my bagi mengenal pasti klinik kesihatan yang beroperasi selepas waktu pejabat. Berdekatan anda sekarang.